Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah malam ni seperti mana biasa kita akan menyambung perbahasan daripada kitab Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana malam ni insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-7 daripada bab yang ke-4. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bab yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim terhadapnya. Hajjaj mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengkhabarkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه qala wa in zalamah. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tidak ada seorang pun daripada kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan dua pintu, maksudnya pintu syurga untuknya. Jika tinggal satu daripada keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah satu pintu. Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, Allah tidak akan redha kepadanya hingga orang tuanya redha kepadanya. Lalu ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya itu menzaliminya? Abdullah bin Abbas menjawab, meskipun keduanya menzaliminya. Hadis yang dinilai hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dan juga Al-Asfahani dalam kitabnya At-Targhib. Jadi hadis ni bila sebut hasan, maknanya hadis yang tidak sampai pada taraf sahih yang kuat, tapi masih lagi boleh kita ambil pengajaran dan manfaat daripadanya. Maknanya dia ada riwayat-riwayat lain yang banyak yang yataqawwa ahaduhuma ala ba'd, iaitu jalan-jalan lain tu dia boleh kuatkan ataupun dia boleh memberi, yang kata apa, kekuatan kepada salah satu daripada hadis tersebut. Jadi dalam hadis ni kalau kita tengok apa yang ingin disampaikan, yang ingin disampaikan sini ialah
kewajipan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tua tu tidak jaga kita dengan baik, dalam erti kata lain menzalimi anaknya. Sebab dalam hadis sebut wa in zalamahu qala wa in zalamah. Jadi tidak sepatutnya bagi seorang anak yang tidak dijaga dengan baik oleh kedua orang tua lalu membalas perbuatan orang tua tu dengan tidak beri penjagaan yang baik juga bila mana kedua-duanya telah sampai usia yang lanjut. Dalam hadis ni Nabi sebut, mulai hadis ni dengan mengatakan ma min muslimin lahu walidan muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babain. Tidak ada seorang pun orang yang beriman ataupun orang Islam yang mempunyai dua orang tua beragama Islam yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala, melainkan Allah akan membukakan dua pintu, yakni maksudnya pintu syurga untuknya. Hadis ni Nabi sebut, Nabi mulai hadis ni dengan Nabi kata, orang Islam tu sifatnya bila mana dia buat satu amalan, perkara-perkara yang kita sebut sebagai amal saleh, saat dia buat tu, jiwa bila mana dia tengah buat tu, dia kena ada satu jiwa yang dipanggil sebagai ihtisab. Sebab dalam hadis ni sebut muhtasiban. Kita buat baik, kita mari solat ke masjid, kita duduk dalam majlis ilmu, bukan kerana meraihkan orang-orang yang ada dalam masjid, bukan kerana meraihkan masyarakat juga, tapi kita buat, kita ada satu sikap namanya ihtisab, jiwa ihtisab, iaitu berharap Allah Ta'ala nak beri pahala. Kita mungkin pernah dengar perkataan ni dalam hadis tentang fadilat bulan Ramadan. Nabi sebut dalam hadis, man qama ramadana imanan wahtisabah, perkataan tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan bulan Ramadan dalam keadaan beriman, ihtisabah, dan juga dalam jiwa yang berharap, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kepadanya. Okay. Jadi penting jiwa ni bila mana kita buat baik, khususnya bila mana buat baik dalam bentuk amal kebaikan yang berkait kita sesama makhluk. Kita buat baik dengan Allah Ta'ala ni ialah dengan kita solat, kita ikut suruhan je, tinggal larangan je. Buat baik pada Nabi, berakhlak dengan Nabi ni, kita ikut semua tuntutan yang Nabi suruh. Okay. Dan ada lagi satu bab, iaitu buat baik sesama makhluk selain pada Tuhan, selain pada Nabi. Mak ayah, orang tua, sama-sama kawan kita, ini kita panggil muamalatun, muamalah ataupun interaksi dengan orang-orang sekeliling kita. Okay. Dalam bab berinteraksi dengan orang sekeliling ni lah, kebanyakan orang dia sekejap baik, sekejap dia jahat, dia berubah. Sebab apa? Sebab kita tengok reaksi orang yang kita buat baik tu, dia tak sambut buat baik kita dengan baik. Mak ayah kita dah jaga dia baik-baik, tapi dia tak perasan penjagaan kita. Sebahagian orang bila mana dia buat baik kepada orang, orang tak perasan buat baik dia, dia jadi nak stop buat baik. Ini orang yang buat baik macam ni, dia tidak ada perangai ataupun jiwa kita panggil ihtisab. Dia buat sebab dia mengharap makhluk melihat dan menilai. Kita datang masjid, datang selalu duk datang masjid, datang last sekali slow, tak mari masjid. Tanya sebab apa? Mari masjid pun bukan orang tegur pun. Mari masjid bukan orang nak ambil jadi AJK pun. Oh, rupa-rupanya nak yang tu. Bila mana tak dipilih tu tak mari. Okay. Ini dia panggil tidak ihtisab. Kita datang bukan kerana kita nak satu benda tu, tapi kita mengharap. Sama juga dengan buat baik kepada mak ayah. Kalau mak ayah tu memang jahat, zaman kita kecil dia tak jaga kita, mungkin dia beri kita pada orang lain, tak pernah peduli, tak pernah ambil cakna. Bila mana dia dah tua, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, dan kita pun sempat jadi orang dewasa yang mungkin ada kerjaya, dah sampai waktu untuk kita berbakti pada dia, tapi kita duk teringat, masa aku kecil dulu dia bukan jaga sangat aku.
Allah Ta'ala buang perasaan tu dalam diri kita. Dalam hadis Nabi sebut, yusbihu ilaihima muhtasiban. Orang beriman itu mereka pergi buat baik pada mak ayah muhtasiban, dengan harapan Allah Ta'ala akan nilai amal baik dia. Bukan kita buat baik dengan mak ayah kita sebab dia ada harta banyak. Kita jaga dia bersungguh-sungguh dengan harapan nanti kalau dia mati, geran tanah mesti tukar nama kita. Itu pun tidak muhtasiban. Tidak ada sikap muhtasiban. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang buat dengan sebab dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, illa fatahallahu babain. Orang yang macam ni tidak akan berlaku pada dirinya melainkan Allah Taala buka padanya dua pintu untuk dia masuk syurga. Kita baca dalam Quran, dalam hadis, syurga ni ada 8 pintu. Ada 7 pintu. Nabi sebut dalam hadis, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan baik, dengan perasaan ihtisab, dia boleh pilih nak masuk pada mana-mana pintu yang dia nak. Kemudian ada pula pintu khusus. Macam-macam lah hadis kelebihan. Cuma nak beritahu pada kita, antara pemudah cara orang tu nak masuk syurga juga ialah dengan dia buat baik kepada mak dan ayahnya. Dalam hadis Nabi sebut, wa in kana wahidan fawahidun. Sekiranya dia buat baik kepada salah seorang di antara mak dan ayahnya, maka dia akan diberi kemudahan untuk masuk salah satu daripada pintu syurga. Jadi nak beritahu pada kita, kalau orang yang ada dua-dua, mak dan ayah, buat baik dua-dua, Allah Ta'ala beri peluang kita masuk syurga daripada 2 pintu, dimudahkan urusan. Kalau ada seorang, dapat masuk seorang, dapat masuk 1 pintu. Kemudian Nabi sambung hadis, Nabi kata, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Sekiranya kamu telah melukakan ataupun menyebabkan salah seorang di antara keduanya tu marah, maka Allah Ta'ala tidak akan redha sehingga ibu dan bapa itu redha kepada anaknya. Jadi poin dalam hadis ni, jahat tara mana pun mak ayah kita, buruknya dia punya perilaku dia terhadap kita sebagai anak, tidak menghalang dan tidak menjadi sebab untuk kita tidak berbuat baik pada dia. Kita kena buat baik. Sebab kita buat baik pada mak ayah bukan kerana mak ayah tu pernah buat baik, tapi kerana perintah agama. Itu benda ataupun kefahaman yang kena ada dalam diri kita. Kita kena faham macam tu. Dan bila mana orang tak balas kebaikan kita dengan baik, kita tiada masalah. Sebab kita dah tahu kita buat baik tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebut tadilah, bila mana tidak ada jiwa ihtisab, orang buat baik, kita buat baik, orang tak balas buat baik kita, kita pun jadi lemah, malas nak buat baik sebab kita buat baik kerana pihak lain. Sekarang ni orang buat baik, kita buat baik, orang tak balas, orang peduli, orang tak peduli. Itu bukan masalah. Masalah bagi kita hari ni ialah nak ada jiwa ihtisab. Macam mana nak cari jiwa ihtisab, berharap. Ihtisab ni maksudnya tinggi berharap pada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap pada manusia. Dan dalam hadis juga sebut, jangan sekali-kali menimbulkan kebencian ataupun kemarahan dalam hati mak ayah kita. Maknanya dengan perbuatan kita dia jadi terasa hati. Mungkin tuan-tuan pernah dengar hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, dan juga riwayat Imam Bukhari, cerita seorang lelaki Bani Israel, nama dia Juraij, ahli ibadah. Saya cerita sepintas lalu je lah, sebab hadis tu panjang. Juraij ni ahli ibadah daripada kalangan Bani Israel. Bani Israel ni ialah kaum Nabi Musa ataupun kaum Yahudi lah. Juraij ni dia suka buat ibadat, sehingga dia ada rumah ibadat dipanggil sebagai Sauma'ah, nama bagi tempat ibadat. Tempat ibadat khusus lah, bukan masjid, bukan surau, bukan rumah juga, tapi tempat untuk buat ibadah. Dia ada rumah. Amalan macam ni setengah-setengah tempat ada. Orang-orang alim tu tentu dia ada buat. Mungkin setengah-setengah tempat dia namakan tempat tu wakaf ke, bilik kecil ke, dia panggil tempat suluk setengah orang. Kalau di India, di Turki dia panggil khanqah. Khanqah ni tempat seorang orang tu dia khusus nak duduk dalam tu, dia beribadah, dia baca Quran tu. Jadi Juraij ni dia ada rumah ibadat, tempat yang dia duduk buat ibadat.
Dia banyak habiskan masa situ. Satu hari dia sibuk buat ibadat, dia sembahyang sunat. Di dalam keadaan sembahyang sunat tu, mak dia datang. Mak dia panggil dia, ya Juraij. Dia tengah salat sunat, bukan salat fardu, salat sunat. Dia dengar suara mak dia dalam hati duk kata tengah salat tu, ummi wa salati, aku nak sahut seruan mak aku ke aku nak teruskan salat. Mak dia panggil pula, ya Juraij, kali kedua. Dia pun masih lagi duk berlawan dengan perasaan hati tu, ummi wa salati, mak aku ke salat aku. Sehingga mak dia panggil kali ketiga, ummi. Mak dia panggil, ya Juraij, dia pun kata ummi wa salati. Maka mak dia berdoa, mak dia tu berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau turunkanlah ujian ataupun fitnah kepada Juraij dengan sebab dia tak mahu sahut seruan aku, dengan engkau nampakkan kepada dia al-mumisat. Mumisat ni maksudnya perempuan yang tak baik akhlak, perempuan penzina lah. Kita boleh bayang Juraij tu ahli ibadah, mak dia terasa hati sebab dia tu tak sahut seruan. Dia bukan lawan cakap apa semua, dia sibuk solat, dia tak sahut seruan. Okay. Jadi lama lepas daripada tu Allah Ta'ala makbulkan doa mak dia. Ada seorang perempuan yang tak baik akhlak, dia berzina dengan seorang lelaki sehingga mengandung. Bila mana mengandung, keluar anak, dia tak tahu nak nasabkan ataupun nak letak anak ni kepada siapa. Kesilapan tu dah sebut. Akhirnya dia pun fitnah beritahu orang kampung, ayah kepada anak budak ni ialah Juraij, ahli ibadah. Doa mak dia makbul. Maka orang pada tu pun tak suka pada Juraij, sehingga orang keluarkan Juraij, tangkap Juraij, lepas tu bakar rumah ibadat dia. Bakar rumah ibadat. Doa mak dia tadi, jangan engkau matikan Juraij sehingga dia melihat perempuan penzina. Maknanya dia difitnah oleh perempuan penzina. Orang kampung tangkap Juraij. Bila mana tangkap Juraij, orang kampung pun tanya, betul ke kamu ni ayah kepada budak ni? Betul ke kamu telah rosakkan perempuan ni? Maka kata Juraij, tanya budak tu. Tanya budak kecil. Maka budak tu pun bercakap dengan izin Allah Ta'ala. Budak tu bercakap, budak tu kata, Juraij ni bukan ayah dia. Ayah dia ialah seorang pengembala yang duduk di ujung kampung. Maknanya perempuan tu berzina dengan orang lain. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, sikit je dia bagi mak dia tu terasa. Sikit Allah Ta'ala makbul. Ini peruntukan. Allah Ta'ala letak dah peruntukan kepada mak. Dia ada doa yang kuat. Sebab tu para ulama sebut, Juraij ni walaupun dia kuat buat ibadah, dia jahil. Dia bukan orang alim. Kalau dia orang alim, dia mesti sahut seruan mak dia. Sebab orang semua tahu, orang yang belajar semua tahu, bila mana kita salat sunat, mak kita panggil, kita kena berhenti. Kecuali salat fardu. Dia jahil. Dia tu bukanlah orang yang perangai teruk. Dia orang perangai baik. Cuma saya nak sebut sini, dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi sebut, wa in aghdaba ahaduhuma, sekiranya kamu timbulkan rasa kesal, rasa tak puas hati dalam hati mak dan ayah, Allah Ta'ala tidak akan mudahkan urusan orang tu sehingga mak dan ayah tu redha kepada anak tu. Maknanya kita kalau ada kesusahan dalam hidup kita, mungkin tempat yang tak betul kita buat dalam hidup dia ialah terhadap kecaknaan ataupun keprihatinan terhadap mak dan ayah. Jadi jangan kita letak ataupun jangan kita ambil mudah dalam perkara ni. Ada apa saja benda susah yang berlaku dalam diri kita, kita kena nampak dosa. Salah satu dosa ialah buat jahat ataupun tidak peduli pada mak ayah. Sebab tu kita tengok sebahagian para tabi'in, Fudail bin Iyad dan lain-lain. Kalau tak silap saya, Fudail bin Iyad, dia pernah sebut kepada anak-anak murid dia. Dia ni seorang ulama yang duduk di Hijaz, di Mekah dan Madinah lah. Hijaz ni kawasan tu lah. Dia mengajar jadi hebat orang alim. Dia kata dalam hidup aku ni, bila mana berlaku benda-benda yang menyusahkan aku, dia sebut, dia kata kalau isteri aku tak dengar cakap,
Kalau anak-anak aku mulai melawan kata-kata aku, hatta rumah aku yang tak pernah ada makhluk perosak, tiba-tiba tikus ada dalam rumah, aku akan nampak benda tu tidak akan berlaku melainkan dosa aku. Ini hebatlah. Golongan yang terdahulu memang hebatlah dalam amalan. Maknanya hatta tikus ada dalam rumah, menyebabkan ada benda-benda makanan dalam rumah kita tercemar. Ulama dulu dia nampak tikus ni tak akan masuk melainkan kita pernah buat dosa. Kita hari ni kalau tikus masuk, kita kata ni mesti jiran sebelah sampah tak jaga. Kalau anak tak dengar kata, kita salah. Ni anak ni memang degil, ikut keturunan belah mak dia. Salah ke mak pula. Isteri tak dengar kata, ni memang tak dengar kata, daripada zaman tunang lu memang tak dengar kata. Duk nampak lain. Cuma nak beritahu pada kita, antara sebab boleh jadi ibu dan bapa tu dia terluka terhadap kita, tapi dia tak beritahu. Jadi keperluan bagi seorang anak untuk sentiasa buat baik kepada mak dan ayah, dan keperluan bagi seorang anak bila mana dia renggang dengan mak ayah dia dulu yang kena sambung hubungan tu. Bukan mak ayah yang berusaha nak tegur balik dia, bukan. Jadi itu benda yang kita boleh tengok dalam hadis ni, antara pengajaran dia. Berbakti kepada orang tua merupakan jalan yang dapat menghantarkan seseorang itu ke syurga. Bila mana buat baik dapat syurga, buat jahat confirm neraka, tidak ada pilihan yang ketiga dah. Okay. Yang ketiga disebutkan oleh penulis kitab kita ni, redha Allah itu bergantung kepada redha orang tuanya terhadap anaknya. Okay. Yang keempat, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib, walaupun keduanya telah menzalimi anak dalam perkara dunia. Kita kena buat baik kepada mak dan ayah kita, dan kita tidak akan diuji pada perkara ni melainkan setelah mak dan ayah kita lanjut usia. Ni ada sebut dalam hadis Nabi. Seseorang tu bila mana dia nak buat baik pada mak ayah dia, kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Bila mana dia ambil pilihan nak jaga mak dan ayah dia, tiba-tiba mak dan ayah dia sakit yang memerlukan perhatian. Maknanya kena ada orang jaga, tak boleh tinggal. Pada waktu itulah kita akan diuji setakat mana kita nak taat, nak buat baik pada mak dan ayah kita. Tambah-tambah Allah Ta'ala uji sebahagian orang mak dan ayah dia ni kena Alzheimer, tak ingat. Bukan tak ingat tu, tak ingat anak dia pun dia tak kenal. Waktu tu kita akan tahu. Waktu tu kita akan tahu. Cuma apa sebab kita buat baik? Kita buat baik pada mak ayah kita ni, tujuan ialah untuk menjadikan zuriat kita lepas pada tu ialah zuriat yang baik. Zuriat yang baik. Sebab itulah pengaruh besar. Seseorang ni kalau dia nak keturunan dia baik, dia dulu kena start buat baik. Dia nak suruh anak-anak dia buat baik pada dia tu kena ada rekod pernah buat baik pada mak dan ayah. Hari Jumaat, malam Jumaat macam ni Nabi sunnahkan pada kita untuk kita baca surah Kahfi. Kita baca surah Kahfi, kita akan temu satu bab, iaitu pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Okay. Dan dalam episod pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, dia ada satu keadaan, satu peristiwa ataupun satu insiden. Nabi Khidir sampai satu tempat, dia tak ada orang suruh pun, rajin dengan sendiri nak betulkan satu dinding yang dah rosak. Ada satu tembok yang dah rosak, nak terbalik dah. Tiba-tiba Nabi Khidir pergi bina bagi kukuh. Ni saya ringkaskan cerita, kita mungkin biasa ataupun selalu dengar cerita ni. Bila mana Nabi Khidir buat, Nabi Musa tak faham apa perbuatan ataupun apa sebab Nabi Khidir duk buat tu. Maka kata Nabi Khidir alaihissalam di akhir pertemuan, Nabi Khidir terangkan satu-satu sebab apa dia cabut kayu daripada kapal ataupun perahu, sebab apa dia bunuh seorang budak, dan sebab apa dia dirikan tembok. Kata Nabi Khidir, di bawah tembok ni ataupun di belakang tembok ni ada harta yang tersimpan untuk anak yatim. Maka antara sebab Allah Ta'ala jaga harta anak yatim ni, fakana abuhuma salihah, jawab Nabi Khidir. Ayat Quran sebut sebab kedua-dua orang, mak dan ayah kepada budak ni orang saleh. Situ kita boleh ambil manfaat. Orang saleh ni
keturunan dia ni Allah Ta'ala akan jaga. Antara syarat nak bagi keturunan kita ni, dia tak lari jauh. Bukanlah kita kena sentiasa telefon anak kita solat ke tak lagi, tak. Kita jaga kesolehan diri kita. Kita sendiri tu solat on time, kita sendiri tu buat baik pada mak dan ayah kita, kita sendiri buat banyak kebaikan, maka dengan sendirinya Allah Ta'ala akan menjaga keturunan dan zuriat. Walaupun kita dah mati, orang akan sebut okey, dia ni keturunan ni, dia ni zuriat ni. Maknanya nak beritahu pada kita kesinambungan amal soleh ni dia ada kaitan. Kita buat, keturunan akan buat. Okay. Tu hadis yang ketujuh. Hadis yang ke-8 daripada bab yang kelima. Bab yang kelima, ucapan lemah lembut kepada kedua orang tua. Ziyad bin Mikhraq mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, an Taisalah bin Mayyas qala kuntu ma'an najadat fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir fa dhakartu dhalika li ibn Umar fa qala ma hiya qultu kadha wa kadha qala laysat hadhihi min al-kaba'ir hunna tis'un al-ishraku billah wa qatlu nasmah wal firaru min az-zahf wa qadhfu al-muhsanah wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim wa ilhadun fil masjid wallazi yastaskhir wa bukaa'ul walidaini min al-'uquq qala li ibn Umar atafarraqu an-nar wa tuhibbu an tadkhula al-jannah qultu i wallah qala ahayyun walidak qultu 'indi ummi qala fa wallahi law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulanna al-jannata majtanabatil kaba'ir. Apa maksud hadis ni? Taisalah bin Mayyas mengkhabarkan kepadaku, ia berkata, ketika aku bersama dengan orang-orang Najdat. Orang-orang Najdat ni ialah orang-orang pengikut Najdah bin Amir Al-Khariji. Tailasah bin Mayyas ni dia salah seorang daripada tabi'in. Dia ni asalnya Khawarij. Last sekali dia tinggalkan Khawarij dia lepas dia bertemu dengan Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Okay. Dia kata ketika bersama orang-orang Najadat ni orang-orang berfahaman Khawarij, bukan orang daripada Najdi. Nama pengikut, nama ketua dia tu Najdah bin Amir Al-Khariji. Fahaman Khawarij ni tahu-tahu lah, Khawarij ni apa dia? Khawarij ni ialah golongan yang tak puas hati dengan semua sahabat Nabi. Boleh katakan semua sahabat. Kepimpinan sahabat ketika mana jadi khalifah ni semua dikritik. Dan dia ada satu kefahaman, iaitu kefahaman orang yang buat satu dosa tu dosa besar. Tidak ada benda ni dalam dunia melainkan dosa besar je. Tak ada dosa kecil. Okay. Jadi kata Taisalah bin Mayyas, aku melakukan perbuatan dosa yang aku anggap sebagai dosa besar. Sebab dia ni memang terpengaruh dengan Khawarij. Okay. Kemudian aku mengkhabarkan hal itu kepada Abdullah bin Umar. Aku mengkhabarkan perkara itu kepada Abdullah bin Umar. Beliau lalu bertanya, apa yang engkau lakukan? Aku pun mengkhabarkan perbuatan itu. Beliau menjawab, itu bukan salah satu daripada dosa besar. Okay. Jadi Taisalah bin Mayyas dia ada buat dosa. Dia duduk dengan geng-geng Khawarij. Geng-geng Khawarij ni duk kata dosa yang kamu buat ni dosa besar. Dia pergi rujuk kepada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Tak diberitahu pula dalam hadis ni dosa apa yang dia buat. Cuma kata Abdullah bin Umar, apa yang kamu buat tu bukan dosa besar. Dosa besar ni kata Abdullah bin Umar, dia ada 9. Dalam hadis ni dia sebut. Yang pertama al-isyraku billah. Yang pertama ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirikkan Allah Subhanahu wa taala pada keesaannya. Syirik ni kita dah sebut banyak jenis. Syirik ni dia ada syirik besar dan dia ada syirik kecil. First kena faham dulu perkataan syirik. Syirik tu apa benda? Mewujudkan pihak kedua yang sama taraf dengan Tuhan dalam sembahan. Itu maksud syirik. Kita ada satu kepercayaan,
ada benda yang kita boleh seru sama hebat macam Allah Ta'ala, itu syirik. Ada benda yang kita boleh jadikan tempat bergantungan, tempat pergantungan, sama taraf dengan Tuhan. Time susah Allah Ta'ala aja suruh minta dengan dia, tapi kita time susah kita ada nampak yang lain pada Allah Ta'ala, kita minta situ, itu syirik. Itu dipanggil sebagai syirik. Sama ada benda tu berbentuk berhala, patung, ataupun benda tu berbentuk kepercayaan yang gaib. Maknanya benda yang tak nampak tapi kita percaya, dengan seru sebut perkataan ni jadi selamat, jadi mudah urusan kita, maka itu dipanggil kesyirikan. Yang kedua, kata Abdullah bin Umar, membunuh orang, qatlun nasmah, bunuh orang dosa besar. Yang ketiga, lari dari pertempuran, lari daripada medan perang, menyebelahi pihak musuh ataupun lari tinggalkan kumpulan yang kita serdai. Yang keempat, memfitnah seorang wanita dengan tuduhan zina, qadhful muhsanah, fitnah seorang perempuan, tuduh dia, kata dia tu berzina, macam yang pernah kena kepada Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Seterusnya yang kelima, memakan riba. Makan riba. Riba ni pun kita dah sebut lah, mungkin pernah dengar. Riba ni ada dua jenis, riba al-fadl dan yang kedua riba nasi'ah. Riba al-fadl ni apa benda? Riba lebih. Riba lebih ni macam mana? Mudah faham. Kita pinjam dengan orang 100, yang bagi pinjam suruh bayar 120. Umum kita mudah tahu. Yang kedua dia panggil riba nasi'ah. Riba nasi'ah ni apa benda? Riba nasi'ah ni ialah riba tangguh, dan dia berlaku dalam beberapa jenis transaksi, tidak semua keadaan. Saya ni tak berapa tahu sangat ilmu muamalat, cuma kita pernah baca hadis. Nabi kata jangan kamu terlibat dengan satu benda yang ditangguh, urusan jual beli yang ditangguh. Lalu Nabi sebut benda-benda yang bila mana kita buat urusan jual beli tak boleh tangguh, tak boleh tangguh dalam dua majlis. Nanti kita akan terang macam mana. Nabi sebut az-zahabu biz-zahab, al-waraqu bil-waraq, emas dengan emas, perak dengan perak. Saya cuma beri satu contoh ya pada tuan-tuan, sebab dalam hadis ni dia sebut emas dan perak. Bila mana kita beli emas, kita tak bayar dalam satu majlis. Contoh beli 1 gram emas, 1 gram lebih kurang 600-700. Kita kata kepada orang yang jual emas tu, saya bayar dulu 500, 100 esok saya bagi. Ikut kaedah yang Nabi sebut, kita telah terjebak dalam riba nasi'ah. Tak boleh buat macam tu. Kalau tak cukup duit 600, jangan bayar lagi, buat transaksi esok. Ataupun yang jual emas tu pun sebut, tak apa awak pegang dulu, esok bagi duit, pun tak boleh juga. Walaupun dua-dua reda, salah seorang tak reda pun tak boleh, dua-dua reda pun tak boleh. Sebab apa jadi gitu? Amrun ta'abudi. Allah Ta'ala, Nabi suruh kita buat macam tu. Untuk emas dan perak lah. Dia ada lagi harta-harta riba yang lain, antaranya pertukaran mata wang asing yang disebutkan oleh para ulama. Kita nak pergi buat umrah, nak tukar duit dekat money changer, nak tukar 1,500 rial dengan 1,900 ataupun 2,000 ringgit. Pergi dekat money changer, kita tak cukup duit, kita bawa 1,500 ringgit, nak tukar 1,500 rial. Kita pun kata pada orang yang jaga money changer tu, ambil dulu 1,500, esok saya bawa baki. Tak boleh kok. Dia kena settle dalam satu majlis. Kalau kita tengok, tak ada benda yang merugikan pun, tak ada pihak yang rugi pun. Okay. Cuma benda yang kita akan nampak kalau buat macam ni kepercayaan lah, takut tak datang bayar apa semua. Okay. Cuma Nabi kata itu riba nasi'ah, riba nasi'ah yang tak boleh. Maknanya benda tu orang kata apa, tak boleh tangguh. Cuma adalah perbahasan para ulama yang kontemporari dalam bab ni. Cuma dari segi literal hadis sebut macam tu lah. Jadi yang terbaik kalau kita nak beli emas, pastikan wang tu cukup untuk mengelak kena. Walaupun ada fatwa ataupun ada setengah pendapat para ulama kata kalau beli barang kemas tak apa,
bayar angsuran. Sebab kita bukan beli emas, zat emas tu. Kita beli hasil kerja orang yang buat barang tu jadi barang kemas. Ada yang pendapat macam tu. Okay. Tapi dia masih orang kata apa, tipis. Dia ada perbincangan yang lebih luas lah. Cuma nak beritahu, makan riba ni dosa besar, terlibat dengan riba ni dosa besar. Cuma zaman kita ni kita boleh tengok lah, riba ni antara benda yang orang pandang remeh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal dekat-dekat dia nak wafat, dia sebut pada anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Okay. Dia kata kepada anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia kata kullama tasaffahtu bil Quran, setiap kali aku duduk belek-belek baca Quran, dia kata tidak ada dosa yang paling besar yang Allah Ta'ala ancam dalam Al-Quran melainkan dosa riba. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa yang makan riba, maka Allah Ta'ala isytihar perang, Allah Ta'ala dan Rasul isytihar perang. Dia tak ada dosa yang paling besar sehingga Tuhan nak isytihar perang melainkan dosa makan riba. Cuma zaman kita ni dia nampak macam standard. Orang makan riba ni nampak macam standard. Sebab tu ada 3 benda zaman kita ni dia dosa besar, tapi orang nampak biasa. Sebab orang tukar nama dosa tu. Yang pertama riba, ngumpat. Yang kedua rasuah ataupun rasuah. Yang ketiga riba. Sebab 3 dosa ni orang ejah nama. Riba, mengumpat benda yang tak baik di belakang tuan dia, itu maksud riba. Kita mengumpat dia. Okay. Kalau kita sebut depan-depan pun tak boleh kok. Dia marah. Maknanya benda yang tak baik, benda yang tak baik. Tapi zaman kita ni benda tu jadi biasa. Bahkan lebih dahsyat lagi, riba ni berlaku di meja-meja kuliah. Waktu paling dahsyat. Baca buku penawar bagi hati yang duk mengajar, tapi dia paling banyak penyakit hati. Duk mengajar kitab penawar bagi hati, dia duk kutuk orang pula dalam kuliah ni. Riba. Tapi tukar nama majlis kita ni, majlis bincang isu semasa. Tak nampak riba sikit? Sebab tukar nama daripada majlis riba jadi majlis perbincangan isu semasa. Padahal sama riba tu. Okay. Yang kedua rasuah ataupun rasuah. Benda tu haram sebab Quran, sebab Nabi sebut la'anallah, laknat Tuhan ke atas orang yang rasuah dan menerima rasuah. Tapi zaman kita ni orang tukar nama. Orang panggil duit pelicin, orang panggil duit kopi, orang panggil duit mudah urusan. Hakikatnya ia adalah rasuah. Tapi sebab tukar nama nampak kecil perbuatan tu. Okay. Yang ketiga riba. Sebab riba hari ni dinamakan dengan macam-macam nama. Ada nama faedah, ada nama dividen, macam-macam lah. Cuma nak beritahu pada kita, itulah hakikat sebenarnya. Okay. Dosa seterusnya yang disebutkan dalam hadis ni, aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Seterusnya al-ilhadun fil masjid, berbuat maksiat dalam masjid. Buat maksiat dalam masjid. Ilhad ni maksudnya buat maksiat. Ilhad ni perkataan yang luas. Yang pertama, buat benda yang bukan syiar orang Islam dan bukan yang Nabi ajar, iaitu kita buat benda yang menjatuhkan syiar agama tu sendiri. Dalam masjid buat majlis tari menari, orang tak buat. Cuma nak beritahu, nak bagi contoh. Dalam masjid duk bangkang sunnah Nabi pun masalah apa? Nampak macam slow je, tapi besar juga sebenarnya. Dia juga dipanggil sebagai ilhadun fil masjid. Ilhad fil masjid. Jadi ini antara dosa-dosa besar. Menghina, seterusnya dosa menghina orang. Hina orang ni yastaskhir. Yastaskhir ni maksudnya benda buruk tu ada pada kawan tu, kita pun sebut direct depan dia. Dia kulit tak apa cerah, kita panggil dia muni hitam. Sebut direct. Dia beza dengan mengumpat. Mengumpat kita sebut belakang. Ni kita sebut depan. Pun dosa juga. Tapi dia ada beza, yang keji dengan hina dengan umpat. Seterusnya dosa apa? Dan membuat kedua orang tua menangis kerana derhaka kepada dosa yang terakhir, yang ke-9. Membuat kedua mak ayah kita ni terluka. Jadi kata Abdullah bin Umar, itulah 9 dosa besar. Yang kamu buat tu bukan dosa besar.
tapi tak sebut dosa apa. Para ulama bincang sebab apa tak sebut dosa. Sebab tak penting tahu dosa orang yang tanya ni, tak penting. Dia benda tu pun aib orang. Cuma kita nak ambil manfaat. Dia tu ada satu sikap bila mana dia rasa macam terlekat sikit, dia akan pergi tanya, dosa ni betul ke dosa besar? Okay. Ibnu Umar lalu bertanya, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk syurga? Ibnu Umar tanya kepada Taisalah bin Mayyas yang berkawan dengan geng-geng Khawarij tadi, kamu ni ada tak perasaan takut masuk neraka dan nak masuk syurga? Dia pun jawab, bala, ajal. Bukan ajal, wallah, demi Allah, maknanya betul aku nak, tentulah aku nak masuk syurga, aku tak mahu masuk neraka. Maka jawab Abdullah bin Umar, ahayyun walidak, adakah kedua ibu bapa kamu tu masih hidup? Okay, kita beri, orang kata apa, laluan untuk azan. Kita sambung sikit lagi. Bila mana Taisalah bin Mayyas dia tanya kepada Abdullah bin Umar, apa yang dia buat tu dosa besar ke tidak? Jawab Abdullah bin Umar, dosa besar ni ada 9 yang kita dah sebut tadi. Okay. Jadi tidak ada senarai yang dia buat tu dalam 9 tu. Maka kata Abdullah bin Umar,
kamu ni ada perasaan takut neraka nak masuk syurga ke tak? Dia pun jawab, sudah tentu. Maka kata Abdullah bin Umar, adakah ibu kamu ataupun kedua orang tua kamu masih hidup? Jawab Taisalah bin Mayyas, ya ada. Ada lagi, iaitu ibuku masih ada. Jawab Abdullah bin Umar, sekiranya engkau lembutkan ucapan kamu di hadapannya dan engkau siapkan makanan untuknya, engkau akan masuk syurga selama engkau menjauhi dosa besar. Jadi poin di sini nak beritahu pada kita, kalau kita pernah buat dosa, recovery, cara nak cover balik dosa kita, cara nak minta Allah Ta'ala ampun kita, kita pelihara mak dan ayah kita. Kita bercakap dengan bahasa lembut, kita beri makan kepada mak dan ayah kita, dan kita jaga diri kita daripada tak termasuk ataupun terbuat dosa besar. Jadi Khawarij ni, iaitu Taisalah bin Mayyas, dia tak jadi Khawarij, dia terikut-ikut dengan geng Khawarij. Sebab tu permulaan hadis ni dia sebut kuntu ma'an najadat, aku ni bersama daripada orang-orang Najdah. Najdah bin Amir Al-Khariji. Dan kita kena tahu, okey, Khawarij ni dia bukan hasut geng-geng orang awam je. Kalau kita tengok sejarah Khawarij yang berjaya, dia berjaya menghasut seorang tabi'in yang hebat. Nama dia apa? Abdurrahman bin Muljam nama dia. Siapa dia ni? Dia inilah yang bunuh Ali bin Abi Talib. Dia ni yang bunuh Ali bin Abi Talib. Kita baca sikit ni yang terakhir. Saya nak cerita propaganda ni, dia bukan kena pada orang awam je, dia boleh kena pada orang-orang alim, ada jawatan hebat pun rosak orang tu. Abdurrahman bin Muljam ni, ahli jemaah sekalian, dia ni pada zaman Umar Al-Khattab hantar dia ke Mesir jadi guru Quran. Ketika mana Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang jadi gubernur di Mesir, hantar surat pada Umar di Madinah sebagai khalifah. Wahai Amirul Mukminin, hantar pada kami orang yang pandai baca Quran, alim ilmu Quran, nak ajar orang-orang Mesir ni baca Quran. Maka Umar Al-Khattab pun dia buat pemilihan, dia pun pilih Abdurrahman bin Muljam. Dia hantar surat recommendation, surat sokongan kepada Amr bin Al-As. Orang yang aku hantar ni orang yang alim ilmu Quran dan pandai ilmu Quran. Bagi dia rumah, bagi dia penempatan, suruh orang belajar Quran dengan dia. Sampai-sampai dia di Mesir, dia baik dengan Umar. Dia hebat lah. Maknanya orang yang Umar pilih ni bukan calon-calon orang. Dia sampai di Mesir, dia berkawan dengan geng-geng tak kena gaya, geng-geng yang memang ada pemikiran Khawarij. Akhirnya dia menjadi orang yang ikut kumpulan Khawarij, propaganda. Dan kemuncak kita boleh tengok dia punya kuat Khawarij dia tu pada 19 Ramadan, ataupun sebahagian riwayat kata 17 Ramadan, bulan Ramadan. Dia pergi ke Kufah, tahun berapa saya tak ingat. Dia pergi ke Kufah sebab pada waktu tu Ali bin Abi Talib, pemerintahan dia daripada Madinah dia tukar ke Kufah. Kufah di Iraq. Dia pergi ke Kufah dengan tujuan nak bunuh Ali bin Abi Talib. Dia tu tabi'in yang Umar pernah beri sokongan hebat, ataupun Umar pernah puji dia. Dia sampai di Kufah, ngam-ngam waktu subuh, dia tengok khalifah ataupun Ali bin Abi Talib keluar daripada rumah nak pergi salat ke masjid. Dia keluarkan pedang dia sambil dia baca ayat daripada surah Baqarah ayat 207. Dia angkat pegang, dia baca ayat tu, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan daripada manusia itu yang telah berjuang mencari keredaan Tuhan, Allah Ta'ala akan bersikap baik dengan orang tu. Dia pun bunuh Ali bin Abi Talib dalam keadaan dia baca ayat Quran. Orang tangkap dia, orang tanya, sanggup kamu bunuh menantu Nabi? Dia kata tak, aku tak rasa perbuatan aku salah, bahkan aku duk rasa perbuatan aku ni betul. Hebat tuan-tuan, maknanya propaganda ni hebat. Orang alim macam tu yang pandai ilmu Quran, dia buat tu dia rasa tak salah. Aku bunuh sahabat ni tak salah.
Aku bunuh tu sebab aku menyahut seruan Tuhan dalam ayat 207 surah Baqarah tu. Hebat benda tu dahsyat. Okay. Cuma saya nak sebut sini, propaganda ni kalau kena pada mana-mana orang, rasional dia tu akan hilang. Kealiman profesional dia pun akan hilang. Rasional dan profesional akan hilang. Dengan sebab dia dengar sebelah. Maka jadilah orang-orang yang macam Abdul Rahman bin Muljam Al-Khariji, dan dia telah merasakan dia buat benda betul. Dan mungkin kita dalam hidup pun macam tu ya. Kita dengar pihak salah, kita duk rasa yang kita buat ni betul, kita pun lawan. Kita tak dengar penjelasan dengan baik pun. Bila mana kita lawan tu, semangat kita lawan tu, kita duk rasa kita sedang menegakkan kebenaran, padahal kita tidak berada pada pihak yang benar. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya kita tidak terjebak dengan benda-benda seperti ini. Okay. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-9 pula daripada bab yang ke-5. Jadi setakat tu sajalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.